Okay, kita share dulu Kita share dulu. Okay, sebelum tu kita tak ada quiz dalam tak ada quiz dalam konteks awak menjawab, saya menunggu. Tapi saya akan bagikan satu assignment seperti yang saya bincang di minggu lepas kot dalam bentuk infografik. Okay, nanti saya bagi tajuk dia supaya jadi bahan untuk dihantar okay, balik raya. Infografik dia okay. Tak ada, saya subjek begini memang tak sepatutnya ada ujian. Tapi ada assignment tugasannya. Kumpulan lain maybe ada quiz, saya tak tahu sebab saya akan gunakan autonomi yang ada pada saya untuk melihat macam mana awak membuat infografik berdasarkan bidang kajian awak sendiri, menggunakan elemen pemikiran yang akan kita belajar sehinggalah hari ini. Okay, so kita pun share, hantar skrin. Okay, share. Pergi kepada PowerPoint. Ya, pula ni kan. Betulnya. Okay, hari ni kita masuk analytical thinking. Okay, sebelum saya lupa, minggu depan hari Isnin adalah presentation. Bermakna mulai hari ini, besok, lusa, tulat, sebagainya. Oh, sorry, cuti minggu depan, raya. Lepas raya minggu depan cuti Cuti bila kejap saya tengok kalender kejap. Aduh, cuti Selangor. Minta maaf saya ni tak kira sangat cuti ni Okey, cuti umum Selangor. 1 Mei Ahad cuti, bawa kepada hari pekerja cuti, hari raya. Wih, hari Vesak. Oh tak. 1, 2, 3 memang tak, kita kena hari Rabu kan. So tak kenalah. Bermakna awak bercuti minggu depan tak ada kelas. Jadi satu lagi tu kita buat presentation. Ya. Satu lagi minggu kita buat. Saya juga akan berikan panduan macam mana buat presentation. Okey, jangan takut ceng. Sekarang pergi mana? Pergi pada PowerPoint. Kalau saya tak beritahu, tolong hantar mesej Worst come to worst kan, saya tak beritahu juga. Maklumlah, saya ada kumpulan satu lagi, saya ada kumpulan PhD, saya ada kumpulan master kan. Saya pun ada webinar dengan dia orang, macam-macam agak terlupa, confused Okay, hari ni kita bincang pasal analytical thinking. Yang membawa maksud kita menganalisis sebahagian daripada keseluruhan untuk kita berikan fokus. Kita tak boleh nak komen secara umum. Katakan rumah ini tidak selamat didiami. Kita kena analisis di bahagian mana yang tak selamat didiami dan kenapa dia tak selamat didiami dan apa yang perlu kita buat supaya ianya dapat diatasi. Kita tak boleh kata kereta ni tak sesuai kan. Kita kena analisa dulu. Sekali tengok je tak sesuai kan. Sedangkan bila kita masuk kereta tu, maybe kereta tu ada elemen-elemen yang sesuai dengan kita berbanding dengan apa yang kita hanya buat anggapan sahaja. Jadi memerlukan analytical thinking. Okay, perkataan analytical daripada perkataan analisis kan. Kita menganalisis. Kalau sintesis, kita menghasilkan benda baru. Okay, awak orang biochemistry. Kalau tak tahu, jentik telinga masing-masing. Sintesis bermakna kita menghasilkan sesuatu. Analisis, kita cuba mencerakinkan, melihat daripada aspek-aspek tertentu. Contohnya tengok sel kan. Kita tengok dia punya dinding sel dia. Contoh kan, tak tengok keseluruhan Okay, you know better than me. Okay, apakah elemen-elemen yang ada dalam tu untuk kita bincangkan. Kereta. Okay, kata kereta ni bagus tapi satu masalah iaitu dia punya tayar dia terlalu kecil.
Jadi analisis tayar tu memberi kita satu pengetahuan bahawa masalah tu berpunca daripada tayar. The rest is superb. Ya, samalah macam kita hidup dengan manusia kan. Sama ada dengan keluarga sendiri, adik-beradik pun sama juga. Kadang-kadang ada kita benggang kan dengan adik-beradik kita kan. Ada elemen yang kita benggang kan. Tapi keseluruhannya adalah kita menganalisis. Ada elemen-elemen yang dia sesuai untuk kita menyukai dia lah ya. Apa sahaja. Itu namanya analytical thinking secara umum. Tapi kita pergi secara khusus, strategi-strategi di bawah analytical thinking. Okey ya. So, dua yang pertama tu adalah kombinasi ya. Dia sebenarnya berkaitan. Lepas tu Shiba inversus technique dan fishbone diagram. Saya rasa kita buat fishbone dulu kot ya. Rasanya kan. Baru inversion ya. Okey. Tak ada apa-apa ni, nama saja. Tapi awak, okey, saya nak cuba tengok sekejap lah. SWOT ya. SWOT. Sebelum saya sambung SWOT, saya nak tengok sikit. Nak tengok sikit muka awak. View all kau. Okey, saya nak stop sharing. Okey, cuba angkat tangan siapa yang tak pernah dengar SWOT. SWOT. Cuba angkat tangan sikit. Siapa yang tak pernah dengar SWOT. Kalau pernah dengar, saya nak terus je. Cuba angkat tangan. Siapa yang tak pernah dengar SWOT. Okey, siapa pernah dengar SWOT? No, satu je. 2, 3, 4. Okey, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa tak pernah dengar SWOT lagi? SWOT. Okey, nama saya ada kat ujung dia, OT. Okey, ya, yang dah pernah dengar tu saya tanyalah apa dia yang belum dengar tu angkat tangan. Yang dah dengar tu saya nak tanya apa yang awak dah dengar apa yang awak tahu tentang SWOT ataupun TOS. TOW TOS TOWS TOS. Tapi saya mula dengan SWOT dulu. Okey, Afrina dah pernah dengar ke? Afrina? Oh ya, tak pernah dengar ke SWOT? Dengar. Pernah? Apa dia SWOT? Apa? SWOT? Aduh, aku tidur ke tadi sayang oi. Siapa yang baru masuk, tadi saya tanya. Okey, saya tunjuk balik saya tunjuk balik share. Saya tengok saja kan apa. Sebab dah tak boleh berinteraksi Awak ni berada di alam maya. Jadi tak okey, saya tunjuk balik. Siapa yang tak pernah dengar SWOT angkat tangan. Okey. Dua-dua lah siapa tak pernah dengar SWOT. Yang ni lah kita mula kan ni. Okey, siapa yang tak pernah dengar benda tu sila angkat tangan. Nak tengok saja Siapa yang pernah dengar? Ajak, semua angkat tangan ni. Takkan ada okey. Siti Nurfatia. Ya, Doktor. Okey, apa dia SWOT? SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis. Untuk apa tu SWOT tu? Dia macam plan and management macam tu lah. Pernah dengar. Pernah dengar. Okey, tak apalah. No problem tak pernah dengar, kita akan baca. Okey, terima kasih yang angkat tangan. Turun tangan semua. Terima kasih. Baik budak-budak ni Okey. So kita pergi balik kepada apa maksud SWOT Okey, ataupun SWOT analysis. Okey, SWOT adalah seperti yang disebutkan tadi, adalah stand for strength, kekuatan, weaknesses,
kelemahan. Opportunity, peluang, dan threat, ancaman, perkara yang mengancam kita. Okay ya. So kalau awak lihat kat sini, okay, strength dan weaknesses adalah faktor dalaman kita yang kita boleh kawal. Contohnya kita ada kekuatan kan, kita tak tunjuk semua. Okay, kita ada strategi nak tunjukkan sikit je. Kan, kita ada 10 kekuatan, kita tunjukkan 2 saja. Kita ada weaknesses, kita pun boleh kawal. Okay, dengan menyorokkan weaknesses kita. Contohlah, kita ada produk kita ni ada kelemahannya dari segi katakan harga. Harganya agak mahal. Jadi kita pun cerita pasal kelebihan dia saja. Harga tu kita tulis kecil-kecil je. Jadi kita boleh kawal. Tapi opportunity tak boleh kawal. Peluang tak boleh kawal sebab bukan kita yang mencipta peluang. Kalau kita boleh cipta peluang, selesailah masalah dunia ni. Kita ambil peluang kan. Contoh kan, seorang lelaki berkenal dengan seorang perempuan. Okay, jadi tak ada peluang. Tak ada peluang nak bercakap. Tak ada peluang di mana dia boleh bercakap agak-agak personal. Tak ada peluang kan sebab yang perempuan tu asyik dengan kawan dia, yang lelaki ni pun asyik dengan kawan dia. Jadi tak ada peluang mereka nak bercakap. Tapi kalau kita boleh cipta peluang, senang. Okey, kita tiup sikit lebih kurang, dia pun seorang, kita pun seorang. Cakap kan? Tak boleh ya. Ataupun threat, ancaman. Ancaman datang dari luar. Contohnya, kita suka dekat dia, tapi bapak dia lah garangan. Bapak dia jaga dia, whatever lah. Ataupun tak kisahlah sesiapa pun. Jadi ada ancaman kat luar yang kita boleh kawal. Kalau kita boleh kawal, senanglah. Kan? Kita boleh kawal. Jadi tak boleh nak kawal ya. Kena faham. Jadi tujuan dia apa ni? Tujuan dia bila kita melakukan sesuatu operasi, bila kita cuba membina satu produk, bila kita cuba mengimplementkan sesuatu, nak tahu dia jadi ataupun tidak, kita kena buat SWOT. Okay? Contohnya, awak nak buat hari college, hari terbuka college, lepas tu nak buka gerai. Jadi orang akan jual air lah, jual apa-apa dekat hari terbuka college, nak pastikan balik pulangan lah. Macam kita pesta konvo kan, dulu pesta konvo dekat Bukit Expo, awak tak tahu. Awak memang tak tahu ya. Dulu pesta konvo kita buat kat Bukit Expo, beribu-ribu orang datang. Tambah pula dulu kita ada 5 universiti je. UMP tak ada, UTM tak ada, UNIMAP tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya 5 universiti utama saja. Okey, jadi beribu-ribu orang datang. Okey, sehingga student boleh buat beribu-ribu keuntungan. Jual air saja ya. Okey ya. Jadi kalau kita boleh kawal menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Contoh ancaman apa dia? Hujan. Kita tengok alamak, ramalan cuaca menunjukkan hujan seminggu ni. Kita nak jual air. Tak lakulah. Kan? Jadi kita boleh tukar kepada opportunity. Jual payung contoh kan. Okey. Jadi macam itulah ya. Jadi strength, opportunity tu adalah positif. Weaknesses tu adalah, threat adalah negatif. Okey ya. Contoh ni boleh bincang lah. Tak ada masalah apa-apa kan. Cuma yang nak faham adalah okey. Kalau peluang, kita sebenarnya boleh membuat jangkaan. Okey, kemungkinan peluang. Sebab tu orang bila ada satu benda dia kadang-kadang dia punya peluang tu datang tanpa disangka-sangka. Dia tak tahu tiba-tiba datang peluang. Contohnya. Okey, dalam berniaga. Tiba-tiba boom perniagaan dia. Boleh bagi saya contoh tak? Siapa boleh bagi contoh? Zulfar apa ni? Nama awak? Nama awak tak habis. Zulfarhan. Ya, Doktor. Beri satu contoh di mana kita buat bisnes, kita tak tahu pun. Kita buat bisnes je, tiba-tiba boom. Peluang tu datang macam durian runtuh. Terus perniagaan kita jadi viral dan
dan kita dapat kumpul duit banyak lah. Ada contoh tak? Contoh Yang lain tengah fikir Contoh mungkin macam trend semasa. Apa dia tu? Apa dia tu barang dia? Macam pomade. Dulu time 2018 trend pomade tiba naik. Okey. Semua orang pakai kan? Budak kecil sampai orang besar. Lepas tu sekarang naik lagi tak? Ada tapi dah macam kurang. Kurang kan. Jadi kadang dia boom. Lepas tu tukar pula. Lepas tu orang tukar orang yang buat online ni dia tukar-tukar. Dia tukar-tukar. Sebab dia tidak ada barang. Dia hanya jadi dia order barang tu dengan banyak ketika dia meletup. Lepas tu bila kurang dia tukar barang lain pula. Dia promote barang lain pula. Tapi dia boleh mencipta, dia boleh mengagak peluang, bukan mencipta, dia boleh mengagak peluang itu dengan melihat trend. Trend sekarang remaja macam mana? Kan dia pun buat macam tu kan. Contohlah kan, jadi peluang. Kemudian dia ancaman pula sesuatu yang kita tak jangka yang menyebabkan musibah lah. Okey, dan kita kadang-kadang tak dapat nak elak. Orang lain buat bisnes tak kena pula, kita buat bisnes kena. Kan, contohlah orang tu berniaga sampai berpuluh-puluh ribu keuntungan. Wah, kita pun tak tahan, kita pun berniaga. Baru saya berniaga, besok tu dah kena serbu tempat tu oleh majlis perbandaran. Kita baru nak berniaga satu hari, untung tak dapat lagi, dah kena rampas. Orang lain dah berniaga 3 bulan, kena rampas pun tak apa. Sebab dia dah balik modal berpuluh-puluh ribu. Macam itulah. Kadang-kadang kita tak dapat nak jangka kan. Okey, jadi sebab itulah kita boleh buat. Jadi bila kita nak buat SWOT tu untuk apa? Buat SWOT untuk apa? Contohnya buat hari terbuka Buat hari terbuka, college. Orang ni cadangkan kita buat satu event, katalah panggil penyanyi. Jadi apakah kekuatan event tu? Apakah kekuatan event tu? Kan? Tengok siapa penyanyi dia kan? Apa kekuatan event tu? Okey. Lepas tu, apa peluang? Okay, maybe peluang dia kita boleh tarik orang daripada kolej-kolej di luar datang. Kita boleh menyangkakan peluang itu akan ada. Apakah kelemahan program tu? Okay, kelemahan program tu maybe ada kemungkinan program tu tak dapat sambutan ataupun program tu mendapat bantahan ataupun program tu penyanyi tu minta bayaran mahal. Kan? Ada kemungkinan kelemahan dia bayar mahal kepada penyanyi, contohlah kan, saya pun tak tahu. Okey, kemudian ancaman. Ancaman tadi memang dapat bantahan. Kita naik iklan je, orang tak bantah. Orang tengah mesyuarat semua kan. Bila kita dah 2 hari sebelum program tu dapat surat bantahan. Persatuan kolej lain membantah kemasukan penyanyi. Katalah penyanyi tu ada kontroversi kan. Kita bawa masuk penyanyi tu dengan harapan kontroversi dia tu dapat menarik perhatian, rupanya ada bantahan. Dah mendapat ancaman. 2 hari dah nak buat program, tiba dibantah, dah kena cari pula penyanyi lain. Jadi benda tu kena buat. SWOT analisis nama dia. Okey, apa sahaja. Okey. Hatta you nak kerja pun. Dapat kerja kan? Dapat kerja di tempat A, di tempat B. Dua-dua kita buat SWOT. Apa kekuatan kerja tempat tu? Apakah kelemahan kalau kerja tempat tu? Contohnya tempat tu masih baru ataupun tempat tu padat, tu kelemahan dia. Sewa mahal, jalan jam. Tapi kelebihan dia gaji besar, apa lagi? Cepat naik pangkat dan kilang terkenal. Contohlah kan. Lepas tu apakah peluang? Peluang boleh kalau kilang tu kilang antarabangsa, akan datang mungkin kita berpeluang dihantar ke luar negara. Itu akan menjadikan kita seorang yang lebih versatile. Apakah ancaman dia? Ancaman dia adalah kerja teruk dan memerlukan komitmen yang tinggi dan kemungkinan juga kita tidak naik pangkat whatever lah kan sebabkan kerja yang tak perform. Jadi kena buatlah. Bandingkan dengan kumpulan bandingkan dengan tempat A, tempat B. Okay. Tiba-tiba kita bandingkan semua tu lebih kurang sama tetapi kelebihan, kekuatan tempat A lebih banyak. Kan?
Itulah lebih kurang kan. Tapi kalau tak selesai juga, masih lagi ding dong, kita rasa main tak yakin, kita lanjut kepada satu lagi iaitu TOS. Okay, kita tertutup pula. Kita tak yakin, dengan buat SWOT tu kita rasa macam ada lagi yang tak kena, maka kita lanjutkan kepada yang kedua. Okay, ini adalah contohnya strength, awak boleh baca ya, nanti saya bagi ya. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Okay, tak kisahlah kan. Okay, ini contoh lagi. Okay, satu lagi TOS analysis. Yang ini extension kepada SWOT. Dia lebih detail lagi sebab kita kombinasikan. Di antara SWOT tadi. Kalau dia punya kekuatan macam ini tetapi kelemahan macam ini, macam mana? Okay, jadi kita buat dia macam bentuk matrik. Matrik tu bentuk kolom dengan kolom dan bentuk sel ya. Okay, kolom dengan row. Okay, SWOT tadi senang kan? Ini bentuk dia. Jadi strength dengan weaknesses ni adalah internal factor. Faktor dalaman kita. Faktor dalaman projek. Faktor dalaman produk. Faktor dalaman program. Bukan faktor dalaman organisasi. Tak kisahlah asalkan faktor dalaman. Tak kisah dalaman siapa. Sama ada peribadi, projek, produk. Kita dapat produk pun, apa kekuatan produk tu? Yang dah ada kepada produk. Apa kelemahan yang dah ada pada produk? Contohnya kita punya produk itu cantik. Tetapi dibuat daripada bahan yang sangat cantik. Tetapi dia mudah sikit pecah. Kan? Macam itulah. Dia mudah sikit pecah. Itu kalau barang. Kalau kita buat projek kita ni, kekuatan dia melibatkan semua masyarakat. Tapi kelemahan dia, bajet yang tinggi diperlukan. Apa lagi? Peribadi seseorang. Kalau kita nak kenal dengan seseorang, apa kekuatan dia? Katalah kita ada dua kan. Kalau lelaki dia ada dua awek kan. Satu awek kat sekolah dulu, satu awek dekat fakulti. Mak dia tanya, kau ni bila nak kahwin ni kan? Contohlah kan. Dia kata, okey mak, buat SWOT. Apakah strength wanita A, apakah strength wanita B? Apakah weaknesses wanita A, apakah weaknesses wanita B? Okay, kedua-dua manusia tak sempurna. Ada strength, ada weaknesses. Tapi mana yang kita rasa dua-dua sama saja. Kan semua lebih kurang sama. Tapi satu saja yang kekuatan yang A sebab dia katakan tinggal di negeri yang sama. Lain semua sama aja. Tak dapat nak beza sangat. Kenapa kelebihan tinggal di negeri sama? Nanti balik raya tak bergaduh. Okay, seorang balik pagi raya balik katakan Bangi, petang raya dah boleh balik katakan Semenyih. Malam raya boleh balik Bangi balik. Jadi tak timbul soal nak pergi rumah siapa. Tapi yang soal lagi tu Seremban. Kan, ataupun Ipoh. Ipoh jauh kan, walaupun yang lain semua sama. Okey, itu SWOT ya. Kalau awak dalam organisasi, awak nak bentangkan satu projek, katakan bos beritahu katakan Husna. Okey, kita akan buat satu projek untuk kita akan extend kita punya cawangan. Okey, tolong buat satu kertas kerja di tempat manakah cawangan ni sepatutnya dibina. Kena buat SWOT lah. Nak bina kat mana cawangan tu? Okey, apa kekuatan cawangan tu? Apa kekuatan tempat tu? Apa kelemahan tempat tu? Opportunity dan threat. So sama apa saja pun boleh kita buat tapi itu dalam bentuk yang SWOT tadi. Tapi ada pula tengah-tengah lagi, iaitu kita lihat strength dengan opportunity, strength dengan threat, weaknesses dengan opportunity, weaknesses dengan threat. Tambah pula kombinasi SOSTWOWT. Itu namanya TOS. TOS tu dia terbalik je. Tak ada apa, dia terbalik je. Jadi contohnya, saya bagi contoh lah. Okey, jadi kita tahu bahawa benda ni kita punya internal factor. Tak pada sini Yang inilah external factor. Jadi kita senaraikan strength,
kita senaraikan weaknesses, SWOT ya, senaraikan opportunity, senaraikan threat macam biasa. Tetapi cuba kita lihat SO. Okey, kita tengok multi distribution strategy. Kan, multi distribution strategy ni macam mana? Multi distribution strategy tu maknanya kita ada strategi, kekuatan kita, kita telah masuk ke banyak, kita ada strategi distribusi yang banyak. Contohnya kita guna email, kita guna post, kita guna online, kita guna Grab, kita guna ship, macam-macam lah kan, multi distribution strategi. Okey. Jadi kita boleh buat S1, contohnya S1 dengan S2, S1 dengan O2. Okey, tapi S1 dengan O2 tu kalau kita ada multi distribution strategi, kita ada target group, maknanya target group kita sampailah. Dia tak payah kita bincang sebab mereka tu selari. Tetapi niche market. Niche market ni adalah market yang istimewa. Market yang kita kata terhad untuk kita sampai. Tapi oleh kerana kita ada multi distribution strategi, maka kita invest untuk buat satu produk, okay, for different field of sport and fashion to increase market. Jadi ada niche, ada kawasan yang kita rasa kita belum masuk lagi. Tapi kita ada multi distribution, maka S1, O1, kita pun berfikir untuk membina satu design kasut baru, whatever lah ya. Contoh macam itulah. Kemudian awak boleh tengok contoh lain dalam internet ya. Contohnya S3. Okey, S3 kita punya strength adalah celebrity endorsement. Okey, produk kita ni telah di-endorse oleh celebrity. T1, okey, kita ada ancaman pula. Okey, iaitu kita ada competitors. Jadi produk ini banyak sangat, produk yang kita hasilkan banyak sangat orang yang buat. Contoh tudung Nelofa lah, tudung Bokita lah, tudung apa lagi ya, sama juga produk kecantikan kan, macam-macam nama ada. Sebab itulah mereka menggunakan. Jadi kita buat S3 celebrity dan juga T1 ancaman kita use celebrity to win over. Semua ni untuk kita menang. Okay, walaupun dia tu ada threat. Okay, to win over customer from competitors. So kita punya kelebihan adalah kerana produk kita ni produk yang kita bawa Siti Nurhaliza contohlah kan. Jadi kita pun gunakanlah Siti Nurhaliza sepenuhnya. Faham kan? Faham ya. Jadi dalam ni dia tak mesti S1 O1 tak. S1 O4 pun boleh. Tak kisah. Yang penting SO. Yang ni tak mesti tak W2 O3 tak, W2 O2 pun tak apa, tak kisah. Asalkan kombinasi itu memberikan kita kelebihan, kekuatan, keupayaan untuk mengatasinya. Kalau dia melibatkan threat, maka kombinasi kat tengah-tengah ni adalah untuk mengurangkan threat. Kalau dia melibatkan opportunity dengan strength, tujuan kita adalah untuk memperbanyakkan lagi. Okay, menghidupkan lagi opportunity. Okay, so weaknesses, contoh weaknesses kan. Kalau kita buat weaknesses dengan threat, dua-duanya tau, dah ada kelemahan, ada pula threat. Tapi kita gabungkan kedua-duanya untuk kita improve. Berfikir untuk improve macam mana. Bukan kita gabungkan dia improve, tak. Kita gabungkan dia supaya kita boleh buat sekali kerja je. Oh, dah improve dah. Contohnya weaknesses kita adalah produk kita mahal sikit. Antara yang paling mahal di pasaran. Okay, kita anggap sebagai weaknesses lah. Sebab kita tak boleh nak kurangkan harga dia. Jadi orang lain jual RM10, kita jual RM15. Itu kita punya weaknesses lah. Lepas tu ancaman kita pula dengan produk-produk yang counterfeit, produk-produk palsu. Okey, jadi macam mana dengan harga yang mahal, dengan produk-produk palsu tu kita nak menang. So kita kena fikirlah. Okey, maybe melalui
commercialization dengan periklanan yang power, menunjukkan kekuatan kepada bahan yang original walaupun harga mahal, alah beli menang memakai. Jadi kita buat gitulah. Okey, ada soalan tak? Penat cakap soalan ni. Yang tak faham tau. Tengok apa benda ni, tak faham. Apa S1 tu? S1 strength 1 Dan kombinasi yang tengah-tengah ni TOS ya. Keseluruhan ni namanya TOS lah. Kita terbalikkan daripada SWOT. Jadi SOWO tu strength threat ni, weakness threat tu adalah benda yang kita dah tentukan, tapi kombinasi tu kombinasi yang kita boleh fikirkan mana yang akan memberi kita kelebihan. Kalau kita buat perniagaan, apa yang akan memberi kelebihan kepada perniagaan. Kalau kita kepimpinan, apa yang boleh membantu kita melancarkan kepimpinan kita. Whatever. Soalan. Saya tengok assignment dah hantar semua kan? Okey, awak G22 kan? G7 banyak hantar dah. Ni G22 ni. G22 lah. Bukan G22, G12. Belum hantar lagi ya. Jangan lupa hantar. Ikut tajuk dia. Jangan letak tajuk pelik-pelik pula. Tajuk dia saya pun lupa ya. FCE assignment. Tak salah saya. Lepas tu letak G12. Okey, ada soalan? Soalan ke? Doktor, Yep. nak tanya pasal tarikh perhantaran tu 1 Mei ke? Assignment. Hantar lah. Saya dah bagi seminggu kan? Tambahlah seminggu. Tambahlah seminggu. Tak ada masalah apa-apa. Ini bukannya tadika kan? Ini bukan sekolah. Ini universiti kan? Saya percaya awak percaya saya. Awak ada masalah, saya faham, saya lanjutkan. Itu saja, tak ada masalah. Okay, tapi bila 2 minggu lagi presentation. Okay, jadi presentation tu awak kena sediakan slide. Pun saya akan beritahu ya, sediakan slide. Saya nak awak present professional. Okay, atas tajuk AI kan. Okay, saya lebih suka kalau awak boleh kaitkan sedikit sebanyak dengan bidang awak. Okay, sedikit sebanyak lah supaya dia ada meaningful kepada apa awak buat. Semua orang kena terlibat. Saya akan tanya soalan kepada siapa sahaja ahli kumpulan. Bermakna tidak ada ahli kumpulan yang nak jadi sleeping beauty. Nama ada tapi tak faham apa yang kumpulan buat. Kan memang ada seorang dua macam itulah perangai dia sebab dia suka duduk seorang. Okay, dia tak nak berkawan kan. Sebab once in a while awak kena juga berkawan nanti. Kadang-kadang awak lebih suka duduk amal kan, buat kerja kan. It's good for you lah. Tapi once in a while awak kena pergi conference, kena buat networking, kena bercakap dengan orang, kena tengok apa orang buat selain daripada apa yang awak buat. Jadi presentation tu nak tunjukkan apa awak perlu buat lah. Okay. Tak perlu banyak slide ya. Nanti saya beritahu berapa banyak. Maybe 4 lah ataupun 3. Okay. Tak ada apa-apa. Kita go next. Okay, ni tak ada apa-apa Awak ini hanya nombor-nombor saja. Tapi saya dah bagi contoh dah. Yang ni adalah nota yang diberi kepada saya. Okay, kita pergi kepada Shiba 7 step. Kita berehat sekejap. Nak cakap puasa ni, kita berehat 5 minit sebelum kita sambung ke Shiba. Kita berehat sekejap selama 5 minit sahaja.
Okey. Okey, kita pergi pada 7 step. Apakah tujuan dia? Sama juga. Sebenarnya awak boleh mengambil kepemahaman dalam 7 step ini bawa masuk dalam SWOT. Dia bukan, SWOT itu tidak semestinya terbatas. Okey, awak boleh masukkan apa saja elemen yang awak tahu ke dalam SWOT. Tapi SWOT ni cantik sebab dia dalam bentuk ilustrasi. Mudah orang lain nak tahu. Kalau bercakap saja kadang-kadang orang tak nampak kan. Dan kalau awak nak pergi pendetailan lagi dalam tim yang lebih kecil, awak kena boleh buat SWOT TOS tadi kan. Bincang pendetailan lagi. Barulah kita, lepas tu kita letakkan keutamaan. Sebab benda ni namakan brainstorming. Brainstorming ni kita bagi saja apa idea tanpa kita bangkang terlebih dahulu. Tetapi bila kita dah susun berpuluh-puluh idea, tentulah kita nak pilih yang paling utama, priority. Okay. Sama ada kita nak buat produk baru ataupun kita nak improve produk yang sedia ada. Kena bincang lah. Kelebihan, kekurangan dia kalau kita buat produk baru, ada tak kita punya kekuatan supaya produk baru ni cepat sampai, ataupun ada tak kita mempunyai kelebihan untuk mengiklankan produk kita yang telah lama yang mungkin dah sejuk di pasaran. Okay, kita buat SWOT. Okay, tapi untuk Shiba ni, okay, dia memberikan sedikit penting. Contohnya pertama kena faham. Bila kita nak katakan, bila kita nak buat SWOT umpamanya, kita kena faham dulu. Apakah masalah yang kita nak cuba selesaikan? Bila kita nak combinekan umpamanya strength dengan opportunity. Apakah sebenarnya definition tu, apakah sebenarnya maksud masalah tersebut? Apa contoh dia? Kereta awak tak boleh start kan? Kereta awak tak boleh start. Awak tengok bateri okey. Kan? Sebab tu je awak boleh tengok kan? Ataupun awak tak tengok bateri. Awak kata bateri baru tukar 3 bulan. Logiknya taklah rosak kan? Jadi awak kena betul-betul faham apakah masalahnya. Tiba-tiba tengok bateri memang betul-betul bateri kong rosak. Rupanya awak punya alternator. Awak punya dynamo yang support power daripada dynamo rosak, maka kereta awak bergantung sepenuhnya dengan bateri. 3 bulan kong lah bateri tu. Bateri tu hanya untuk supply beberapa bahagian kereta saja. Nak mula startkan dia pakai bateri. Lepas tu dia punya beberapa lagi bahagian lain pakai bateri. Tapi enjin semua tu kena pakai alternator, ada dynamo mengeluarkan elektrik. Jadi bila benda tu rosak, semua bergantung kepada bateri awak habis. Jadi kena clear apa sebenarnya. Samalah katakan awak katalah kawan awak kan, tiba-tiba saya tak boleh skor lah subjek semester ni. Semester lepas saya dapat A semua. A atau A campur atau A tolak. Tapi kenapa ada C? Kan? Jadi apa masalah sebenarnya? Apa masalah sebenarnya? Jadi maybe pensyarah awak tu bercakap dalam Inggeris, awak kurang selesa dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Mungkin subjek itu subjek yang awak tak minat. Mungkin dalam subjek tu ada pengiraan, calculation, awak memang slow sikit buat calculation. Mungkin awak berikan tumpuan kepada subjek yang awak suka. Jadi tak tahu mana satu. Mana tahu. Mungkin awak ada isu dengan pensyarah tersebut. Kan? Awak tak suka apa entah pensyarah tu kan. Mungkin dia pernah tegur awak ke, kenapa masuk lambat kan? Kan? Dia kata awak ni B40 ke? Kan? Jadi ada isu kat situ. Ataupun dia tegur awak dengan cara yang awak tidak senang. Jadi ada isu-isu yang maybe kita kena define dulu. Sebab tu bila tengok YouTube, tengok TikTok, tengok Instagram, tengok Facebook, tengok apa saja dalam medsos, awak tengok ada masalah, kadang-kadang awak tak tahu sebenarnya masalah tu apa. Awak tengok adalah kesan daripada masalah tu.
Kan? Awak tengok seorang jiran datang memukul jirannya yang satu lagi. Okay, diambil oleh CCTV. Awak katakan jiran A tiba-tiba keluar rumah melempang jiran B. Terduduk jiran B. Kan? Awak kata tak guna jiran A, jahat kan? Awak tak tahu apa masalah sebenarnya. Tantah jiran A dah kena lempang 5 kali sebelum tu. Kita tak tahu. Jadi jangan buat conclusion ya. Itu tujuannya kita berfikir secara analisis. Jangan buat conclusion. Sehingga awak dapatkan maklumat yang sah. Seperti yang kita belajar pada minggu-minggu sebelumnya. Okay, argument yang valid. Dan Shiva mencadangkan kalau ada keperluan kita buat data collection. Contohnya tadi kan, jiran A lempang jiran B, terduduk jiran B. Lepas tu polis ambil video tu sebagai saksi, bukti. Okey, jadi awak sendiri tahu bahawa masalah sebenarnya adalah jiran B tu dah lempang jiran A 5 kali sebelum tu. Tapi tak ada bukti. Maka awak kena buat data collection. Contohnya, tanyalah jiran lain, tanya jiran itu, tanyalah apa yang pernah berlaku, tanya suami dia, tanya tu, tanya ni. Kan, maybe dia pernah pergi hospital selepas kena lempang 5 kali tu, dapat surat doktor, tengok surat doktor, kan, barulah kita boleh tahu, masalah sebenarnya adalah jiran B telah melempang 5 kali jiran A, kan, disebabkan mereka berebut parking. Betul lah kan? Parking tu public, kan, tapi oleh kerana A parking lama sikit, walaupun tidak ada regulation berapa lama nak parking, tapi dia parking lama sikit, maybe dia tak sihat hari tu, maka jiran B bermarah, tak dapat nak parking kan, macam tu lah kan. Jadi kena pelempang kan. Okay, lepas tu why, kenapa berlaku begitu? Okay, jadi kita pun pergilah why. Sebab berebut parking. Tapi berebut parking pun B tak berhak nak lempang A. A pun tak berhak nak lempang B. Tetapi A lempang B disebabkan oleh reaction supaya B tak lempang A semula. Betul lah kan? Okay, lepas tu fikirkan solution dia. Jadi contohnya, okay, hari Isnin, Selasa, hari alternate day. Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad. Yang itu jiran A parking. Sama ada kau nak parking lama ke, kau tak nak parking ke, tak kisah. Tapi hari tu kau punya. Hari Selasa pula jiran B. Macam itulah. Kau nak pakai ke, kau tak pakai ke, kau biarkan kosong ke, tak apa. Tapi itu hak kau. Kalau A nak parking, dia minta izin, tak apa. Tapi B punya. Pada hari Selasa. Kita planning for solution. Okay? Lepas tu tengok. Jadi tak jadi? Tak jadi juga. Bergaduh juga. Kan? Bergaduh juga sebab A parking pada hari Isnin. Tak macam mana pagi Selasa tu dia lambat nak alih. Tak jadi juga. Bergaduh juga. Jadi kita pun carilah solution lain. Carilah solution yang lain kan. Dah tengok efek dia. Lepas tu barulah dapat satu solution yang agak baik. Maka kita jadikan dia sebagai satu standard PIY. Okay. Apa solution dia saya tak tahu. Kan. Ataupun solution dia, kalau aku lambat alihkan pada hari yang aku tak sepatut berada, aku kena bayar RM50. Setuju tak? Setuju. Okay. Bila setuju, bermakna dapatlah satu yang dah standard. Lepas tu, kita tengoklah proses tu berjalanlah untuk seketika boleh ke tak boleh. Kalau boleh, jadilah dia seterusnya. Kalau tak boleh, kita modify. Itu 7 step. Okay, boleh kita buat apa tak? DDCS. ESEESE. DDCS ya. Saya tengok dia punya akronim ya. DDCS. ESE. Okay, senang kan? Straightforward je. Straightforward sahaja. Bukan sangat tujuannya untuk awak belajar ni supaya awak ikut satu persatu, tidak. Supaya awak faham bahawa step kena ada. Pemikiran kena detail. Don't jump to conclusion. Cuma nak marah.
Awak tak tahu benda A, B, Z, D, E pun tak tahu, kita marah. Sebab tu Shiba datang kepada tu. Ini adalah 7 langkah yang ideal. 7 langkah yang ideal. Ya. Kejap habis ni. Ngantuk bulan puasa. Yang ni ramai orang tahu kot. Fishbone. Ishikawa nama dia. Nama orang yang cipta ni Ishi. I-S-H-I. Ishi. I-S-H-I. Kawa. K-A-W-A. Ishikawa. Fishbone diagram. Ya. Di belah sini namanya problem atau efek sama saja. Tapi di sini lebih sistematik dari segi melihat keseluruhan kategori yang menyebabkan berlakunya masalah ataupun yang beri kesan. Contohlah, ranking UPM nombor 2. Dah berapa tahun dah tiba-tiba jatuh nombor 4. Apa dia punya kesan dia? Ranking turun nombor 4 dari nombor 2. Ataupun umum dia ranking UPM turun. Ataupun umum lagi ranking merosot. Okay. Jadi kita pun fikir, kita nak bincang dari segi apa? Okay. Pertama kita nak bincang dari segi bilangan kemasukan pelajar luar negara, bilangan penerbitan, ada tak ada berkaitan dengan masalah tu. Lepas tu bilangan penyelidikan peringkat antarabangsa. Lepas tu bilangan commercialization. Kalau 4 je lah. Tak mesti 6. Kalau 3 je lah. Kita cuba lihat daripada aspek apa. Pengurusan dan maybe yuran. Kan? Bila yuran mahal, orang tak nak masuk, tak banyak research, tak banyak tu, tak banyak ni, ranking pun turun. Ya. Jadi dalam ini kita yang tentukanlah apa yang kita nak lihat. Kemudian dekat sini adalah dia punya pendetailan dia. Okey, sebagai contoh, PAM. Ngantuk pula. Sebagai contoh. Ini yang paling mudah lah. Katalah awak ambil gambar kan. Awak ambil gambar dalam satu pertunjukan ke, pertandingan ke, awak dapati ada beberapa gambar awak tu blur. Itu adalah efek. Ataupun problem. Okay, efek atau problem. Sama je lah. Okay. Jadi bila awak fikirkan, mungkin proses awak ambil gambar tu ada masalah. Dari proses dan kategori ya. Kategori proses. Ataupun kamera itu sendiri yang bermasalah. Ataupun aku sendiri yang bermasalah. Ataupun persekitaran aku yang bermasalah. Jadi dia ada kesan 4. Dia kesan 4 kategori yang mungkin menyumbang kepada gambar yang blur. Okey, lihat proses. Awak belajar proses kan, termasuklah fokus, shutter dan sebagainya. Jadi awak dapati bahawa antara kemungkinan berlaku ini kerana out of focus. Jadi awak akan ambil itu sebagai satu perkara untuk mengatasi masalah gambar yang kabur masa akan datang. So awak kena pastikan bahawa fokus awak adalah sharp. Ya, kadang-kadang awak letak shutter tu terlampau lama. Bila shutter tu tutup lama, bila awak bergoyang je, dia sempat ambil goyang tu. Tapi kalau shutter awak cepat, tapi kalau shutter awak kan, sempat awak bergoyang sikit je, dia blur. Tapi kalau cepat, jadi tak sempat nak detect goyang, maka dia sharp. Okay, so on and so forth lah. Awak lah yang buat kemungkinan apakah yang menyebabkan
gambar itu blur. Okay, user. Kan? Awak perasan bahawa lately ni tangan awak bergigil sebab puasa. Kan? Bila puasa pergi syuting lama-lama kan, pukul 3 mula syuting pukul 7 pagi sampai pukul 3 petang, dah lapar kan, mengingkil dah. Jadi itu mungkinlah sebabnya. Okay. Bagaimana dengan alat, tools, equipment? Mungkin ada kotoran, mungkin dan kawan-kawan dia lah. Tapi dia detail tau, yang ni satu je out of focus. Tapi ini lens saja. Dan lens tu mungkin dirty, damage, inappropriate. Ada anak-anak tapi di bawah lens. Maknanya equipment ni kategori besar. Antara yang menyebabkannya adalah lens. Lens ni pula ada 3 sebab lagi yang mungkin menyebabkan lens tu mengganggu gambar sehingga ia blur. Okay, sama juga macam sensor. Mungkin dirty sensor tu tak dilap. Ataupun sensor tu ada isu rosak. Oh my god. Ngantuknya. Okay, tak apa. No problem. Saya jalan ya. Environment mengganggu juga. Kan? Kadang-kadang awak pergi ambil waktu matahari terik. Panas kan? Jadi gambar tu macam banyak reflection. Okay. Ataupun tempat yang awak ambil tu shaky. Awak ambil daripada atas pokok, goyang. Awak ambil atas jambatan tu goyang-goyang kan. Atau awak ambil dekat jambatan, kereta lalu kan. Kereta lalu je jambatan tu goyang. Jadi itu shaky environment. Orang ambil daripada atas boat kan. Ambil atas boat kan goyang kan. Lain awak gunakan stabilizer. Tapi awak ambil pakai tangan kan. Pakai tangan, boat tu goyang kan. Mungkin juga sebabnya. Jadi dengan cara membuat fishbone diagram ini, awak boleh atasinya untuk masa akan datang. Contohnya fokuskan macam mana, cek awak punya lens kotor ke tak kotor ke, sama dengan awak punya sensor, dan buat dan ambil gambar tu di atas jetty, bukan di atas boat. Kalau atas boat nanti ada masalah Masalah apa? Masalah goyang. Okay, last. Kejap basuh muka. Kita basuh muka sekejap. Sambung balik. Sekejap lah.
Patut mengantuk sejuk. Okay, last bahagian yang terakhir. Okay, inversion technique. Okay, awak tengok tajuk pun tahu kan inversion tu terbalik kan. Apa yang terbalik? Adalah kita memikirkan the worst scenario. Okay, the worst scenario. Maksudnya apa? Contohnya, ini satu strategi saja. Awak nak beli tak mungkin macam mana kata awak nak beli sama ada nak beli satu kereta mahal atau dua kereta second hand. Awak katalah awak baru mendirikan rumah tangga, perlukan dua kereta. Sama ada nak beli satu kereta baru ataupun nak beli dua kereta second hand dengan harga yang sama dengan kereta baru lah, supaya boleh pakai suami isteri. Sebab walaupun awak naik kereta sama pergi pejabat, balik pejabat sama satu kereta, tapi ada kalanya suami awak outstation, awak dah tak ada kereta. Ataupun awak pun bekerja sebagai seorang yang shift. Contohnya si isteri kerja nurse lah. Pukul 3 pagi kena pergi, pukul 8 pagi tak sama macam suami. Jadi nak buat macam mana? Maka awak kena fikirkan senario yang paling teruk berlaku. Okey. Contohnya kalau beli kereta baru, nanti dia akan mengganggu kerja salah satu pihak. Contohnya nak kena hantar isteri pula, tengah-tengah kerja kan, kena ambil isteri pula, ataupun isteri kena hantar suami pula. Wah, teruk lah. Kan kalau kita pakai satu kereta. Kan kalau pakai dua kereta pula, second hand kan, nanti kejap rosak sana, kejap dah rosak. Kan bila rosak nanti kita kena hantar juga isteri. Kan masuk workshop seminggu juga. Jadi kita fikirkan the worst scenario untuk kita akhirnya decide nak beli apa. Tapi kalau kereta rosak pun takkanlah rosak tu selalu kan. Jadi kita kena fikirkan kita belilah kereta second hand tetapi kecil supaya dia punya mileage tak banyak lah. Kecil supaya harga tu dapat. Contohnya kita nak beli kereta Proton 2 kan. Okey, jadi kita kena beli kereta Proton yang berharga yang dah berusia 8 tahun. Jadi kita kata kita beli kereta kecil sikit, Myvi ke, jadi kita boleh beli kereta yang berusia 3 tahun. Contohlah kan. Jadi kita dapat penyelesaian dia dengan kita memikirkan senario paling teruk sekali. The worst scenario. Boleh? Senario tu mungkin tak berlaku. Tapi kita fikirkan. Okey. Contohnya awak nak pergi buka perniagaan di Indonesia. Ada orang ajak awak kan, jom kita buka kat Indonesia sebab sana lebih berbilion orang, lebih ramai orang daripada Malaysia. Okey, sebab itulah TikTok kat sana juta-juta orang tengok. Kat Malaysia ni 100,000 je. Jadi dia orang dapat banyak duit kan. Okey. Jadi awak nak buka syarikat dekat Malaysia ke, nak buka syarikat ataupun nak buka syarikat awak dekat Malaysia, nak buka cawangan dekat Indonesia ke, nak buka cawangan dekat Thailand. Jadi awak fikir the worst scenario dekat Thailand, dekat Indonesia. Fikirlah, saya tak tahu. Contohnya mata wang dia, masyarakat dia, maybe budaya sana, kalau di Indonesia kita maybe mudah untuk menguruskan mereka sebab bahasa yang sama. Tapi di Thailand susah sebab bahasa yang berbeza. Kan nanti kita punya perniagaan yang paling teruk terlengkup. Tak dapat berkomunikasi dengan baik kan. So kita letakkan the worst scenario. Okay.
Uh, contohlah awak buat tudung tadi kan, tudung kan. Okey, kita nak buat sikit pembaharuan lah. Tengok tudung A macam tu, tudung B kekuatan dia, kelemahan dia, kekuatan dia, kelemahan dia, kekuatan dia, kelemahan dia. Kita pun cuba mereka tudung yang mengambil kira kekuatan tudung-tudung yang lain. Kita pun buat kan. Tapi walaupun kita rasa macam okey je, tapi kita kena letakkan the worst scenario. Apa kata kalau kita punya inovasi tudung ini tak diterima? Banyak berlaku ya, jangan main-main. Terutamanya handphone kan. Keluar handphone, macam strawberry kan, handphone strawberry kan. Keluar orang pakai lah. Tapi lama-lama dia tak nak ikut trend. Habis dia, terlungkup dia. Tutup Jadi awak pun nak buatlah projek baru, inovasi baru, tudung baru awak. Tapi ada tak orang nak? Jadi the worst scenario, katalah tiba-tiba dia tak diterima, masyarakat rasa benda tu baru sangat, masyarakat tak orang yang pakai tudung ni rasa macam belum lagi bersedia untuk pakai tudung yang macam tu. Contohnya tudung gambar tudung tak tahulah apa benda kan. Jadi awak letakkan the worst scenario supaya kalau senario itu berlaku kan, apa yang awak kena fikirkan daripada sekarang. Sebab awak maybe melihat kepada trend tu satu peluang, tapi andai katalah benda tu berlaku, nak buat macam mana. Jadi maybe strategi awak boleh buat adalah buat dua version. Satu version yang inovasi sepenuhnya dalam 30% production, 70% lagi masih lagi versi lama dengan sedikit sahaja inovasi. Kalau 30% tu tak boleh berjaya di pasaran, maka kita tutuplah, kita teruskan dengan pendekatannya kita ada sekarang. So itu cara berfikir kan. Kadang-kadang kata mana, janganlah fikir bukan-bukan. Contohlah kan, awak nak masuk hutan kan, kalau sesat kan makanan kita cukup ke untuk 2 hari? Kau ni janganlah fikir benda macam tu, takkan sesat pula. Jangan main-main. Tiba-tiba sesat, awak tak ada makanan sampai 2 hari je, maybe awak tak ada alat yang boleh, contohnya tak ada gores api kan. Masa awak bawa makanan cukup, tak payah masak apa pun, ataupun awak bawa lilin sikit kan, tapi tak bawa gores api. Bawa lilin apa semua cukup untuk 2 hari, andai kata the worst scenario, berlakulah hujan ke whatever ke, awak punya makanan tu dihurung semut ke, makanan awak tu dicuri oleh binatang ke whatever, what is the worst scenario. Okay, supaya kita berfikir secara analytical. Itu sahaja tujuan dia. Supaya kita tak take for granted, alah aku okey je, tak semestinya okey je. Okey, tolong beri satu situasi di mana inverse teknik itu antara yang kita kata paling powerful nak dilaksanakan. Boleh beri satu idea tak? Nur Ifah? Nur Ifah? Hello? Anybody home? Nur Ifah? Tak baik tau. Awak letak nama awak tak ada tau. Awak telah membohongi dua pihak kalau awak tak ada lah. Satu awak bohong diri awak, yang kedua awak bohong saya. Sopita. Okay. Bagi satu case di mana you need to apply this inversion technique. Selain daripada berniaga. Kalau nak berniaga banyak lah. Selain daripada berniaga. Dalam kehidupan seharian kita selain daripada berniaga. Okay, good. Macam mana nak buat tu? Macam mana apply je? Okay, tak apa, bagus. Cost tak kot. Maybe yang paling sesuai
the danger. Kalau di pantai kau boleh lemas tau, kan? Bila kau lemas dalam masa beberapa saat saja kau mati. Tapi dekat laut, dekat hutan, kalau kau cedera pun kawan kau boleh lagi bertolong kan? Contohlah kan. Yes. Kalau awak ada pilihan lah. Kalau awak tak ada pilihan pun, okey, kita nak pergi sekarang ni, nak pergi ke hutan ya. Okey, sebab kita ada projek nak tengok virus apa benda tak kan. Nak cari binatang apa entah, nak tengok dia punya virus ke apa semua sebagai vektor ke apa. Jadi fikirkan the worst scenario. Okey, supaya berlakunya masalah yang kurang daripada itu tak timbul isu. Tapi kalau berlaku yang the worst scenario, paling worst scenario awak sesat lah. Tapi kalau yang kurang-kurang sikit tu kena gigit nyamuk lah kan, ataupun yang paling worst adalah awak dalam bahaya digigit oleh binatang yalah, siapa mana tahu tiba-tiba kau digigit oleh ular, janganlah, tak, itu worst scenario. So you need to prepare whatever lah, ubat ke apa ke, handphone ke whatever lah, kau kena prepare. Macam tu maksud saya lah ya. Supaya kita sentiasa berwaspada. Okey. Saya rasa itu saja. Okey, itu saja yang kita bincang minggu ini. Tunggu sajalah tugasan dalam awak punya tu. Untuk kita punya assignment. Assignment saya tak bagi lama untuk tugasan kuis saya tak bagi lama. Maybe saya bagi masa 2 hari je. By hook or by crook. Okey, awak kena buat lah. Masa tu saya boleh fikir lagi, cuma ada yang bagi idea buat infografik kan. Saya terfikir juga bagus juga kan, tapi saya tengah fikirkan lagi kalau ada benda lain yang saya nak, ataupun saya bagi pilihan nak buat A ataupun nak buat B kan, supaya nak tengokkan elemen apa awak fikirkan. Okey, saya itu saja. Ada soalan? So sebelum kita berhenti seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5 after me. Okay, so selamat Hari Raya semua. Maaf kalau ada attendance please. Kalau saya biasalah kan, manusia kan. Awak tahu kan saya naik pension tahun depan Jadi orang tua bagi lecture macam tu lah kan. Saya memang menanti hari untuk bersara wajib ya. Sebab saya ada projek besar yang saya nak buat. Saya akan applykan semua benda ni lah. Saya nak buat satu company online untuk postgraduate, master and PhD. Dia orang buat tuition untuk sekolah kan, saya akan buat tuition untuk master dan PhD student. Okay, anda ada nak set up satu company. Saya dah ada company dah. Company tidak bergerak. Saja daftarkan ya sebelum pension ya. Di besok baru kita gerakkan. Okay. Ada lagi tak? Ni yang terakhir ni, Nur Afrina. Ada lagi tak selepas Nur Afrina untuk attendance? Ada. Okay, kalau tak ada apa-apa, selamat balik kampung. Okay, selamat beraya buat kali pertama dalam masa 3 tahun kan. 2 tahun kita tak beraya tau. 2 tahun kita tak beraya. Ni yang ketiga kita boleh beraya ya. Boleh merentas. Okay, dan yang bukan Muslim, yang bukan Islam, ambil peluang. Okay, lupakan apa pun, pergi peluang, pergi makan kenyang-kenyang. Pergi rumah jiran-jiran awak tu, pergi makan. Tak ada masalah apa-apa kan. Orang bukan Islam, dia tak banyak sangat isu dia. Orang Islam dia ada banyak isu yang kena jaga kan. Halal dan tak halal. Tapi orang bukan Islam tak ada masalah. Kecuali awak vegetarian lah. Vegetarian tu kenalah fikirkan tertentu kan. Macam mana saya pun tak tahu kan. Maybe makan keropok je lah ataupun makan lemang. Jangan ambil rendang dia, ambil lemang saja. Okey ya. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Fatin, selamat bercuti. Assalamualaikum, bye bye. Salam doktor, terima kasih doktor. Hari Raya doktor.